Malaysia terdiri daripada masyarakat berbilang kaum dan latar budaya sekaligus menawarkan kepelbagaian juadah lazat yang diwarisi sejak sekian lama. Sehingga tahun 2018, sebanyak 213 jenis makanan diwartakan sebagai warisan kebangsaan negara. Antaranya ialah burasak, mi kolok, gulai tempoyak ikan patin dan nasi ambeng. Digemari bukan sahaja kerana rasa dan tekstur, bahkan aromanya turut membangkitkan selera. Resepi dan penyediaan makanan warisan pula merangkumi makanan berat, lauk pauk, pencuci mulut dan kuih muih. Sebagai contoh, nasi kandar iaitu hidangan yang cukup popular di utara tanah air. Dimasyhurkan oleh peniaga India Muslim satu ketika dahulu, namun kini turut dinikmati oleh masyarakat berbilang kaum seperti Melayu, Cina dan India. Namun, sejauh mana orang ramai tahu mengenai makanan warisan negara? Saya nak mencari orang untuk menjawab soalan-soalan saya sebabnya di tangan saya ini ada 8 jenis kuih dan semuanya sebenarnya adalah makanan warisan negara. Tapi kita sajalah nak kelirukan orang ramai nak tahu sejauh mana masyarakat Malaysia sendiri tahu mengenai kuih-kuih warisan negara. Agak-agak nak tahu apa jawapan mereka? Jom ikut saya jalan-jalan dekat Bazar TTDI. Bang, maaf ganggu bang. Boleh saya ambil masa bang sikit? Saya nak tanya abang, kami dari Malaysia Hari Ini TV3. Okey, kita nak main game sikit boleh? Sikit je bang, sikit je. Okey, saya nak tanya abang, dekat tangan saya ni, okey abang boleh pegang, ada 8 gambar makanan. Okey, jadi saya nak tanya pendapat abang, agak-agak daripada 8 ni, yang mana satu bukan makanan warisan negara? Jadi orang Sabah pilih yang mana satu makanannya bukan makanan warisan negara. Okey, kejap mau tengok dulu semua. Mi kari, apa lagi? Let's see. Nasi kerabu. Tempe ya. Tempe. Kenapa abang rasa tempe bukan makanan warisan negara? Indonesia kan tempe. Abang rasa Indonesia. Okey, ada yang lain ke ataupun abang rasa tempe saja? Ni nama dia cucuk Jawa ni. Jawa lah. Okey. Yang ni lah, yang first ni lah. Yang mana? Kuih cucuk Jawa. Sebab apa bang? Sebab nama Jawa lah bakal. Yang lain abang rasa memang makanan Malaysia lah. Mungkin mi kari? Mi kari. Sebab apa tu? I don't know, because curry from India, dari India, jadi mungkin Malaysia ikut kot. And then letak dia punya improvise dengan santan kelapa semua tu. This one bubur caca, yes. Mi curry. Yes. Bubur caca pernah makan? Mana? Yeah. So you rasa bubur caca makanan warisan negara? Yeah. I think all the above. Yeah, all Malaysia food lah. Wow, betul. Awak orang pertama yang dapat jawab ke-8-8-nya adalah makanan warisan negara. Kenapa you rasa tak ada satu pun yang bukan makanan warisan negara? Sebab everything got in Malaysia. Thumbs up, thumbs up. Tunjuk thumbs up dekat gambar. Dekat video. Usaha daripada pelbagai pihak seperti Jabatan Warisan Negara dalam mempromosikan makanan warisan ini wajar dilaksanakan supaya menjadi rujukan orang ramai dan tidak hilang di telan zaman. Wow, menarik sebab kita melihat ada di antara kita yang boleh mengenal pasti mana makanan warisan atau tidak. Apa makanan warisan kegemaran Affan? Alamak, makanan warisan kegemaran saya kalau tahu tak makanan warisan kita? Nasi lemak. Nasi lemak, tak boleh roti lari. canai. Makanan apa jawapan yang selamat Kalau lauk-lauk patin. Patin kan. Tapi tak tahulah sebab ada makanan tu. Itulah kita sebagai rakyat Malaysia ni. Sebab kita banyak sangat makanan, betul tak? Kita cakap tapi kita tak tahu makanan tu sama ada makanan tu diangkat ataupun tak kan. Betul. Sebab kalau cakap makanan warisan negara, ni dia ada dua, makanan warisan dan juga satu lagi tu label yang lebih tinggi kebangsaan. Itu kita kena tahulah perbezaannya. Tak apa, kejap lagi kita bersama dengan tetamu kita berceritalah tentang perkara itu. Okey, tetamu kita akan terus memberikan gambaran dan juga senaraikan apakah makanan kita yang menjadi makanan warisan negara. Terus bersama dengan Dr. Eo Leng Yan, Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Selamat pagi, Doktor. Selamat pagi. Sihat ya? Sihat. Okay, bab makanan ni, walaupun kita berbicara saja, khususnya bulan Ramadan ni membuatkan kita teruja, Doktor, sebenarnya. Antara makanan yang menjadi hangat diperkatakan sebagai makanan warisan negara, yang mana? Okey, terima kasih. Selamat pagi semua.
setakat ni untuk makluman semula, kategori makanan warisan tu adalah kategori yang kita dah angkat melalui selaras dengan Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645 kita lah. Di mana sehingga hari ini sebanyak 213 makanan telah diiktiraf sebagai warisan kebangsaan. Dan makanan warisan kebangsaan ini terdiri daripada pelbagai negeri lah, pelbagai etnik. Sebab kita mengambil kira negara kita, Malaysia ni terdiri daripada masyarakat pelbagai majmuk. So dalam makanan warisan ni semua tersenarai dalam makanan-makanan pelbagai etnik lah. So kita ada nasi lemak sebagai warisan kebangsaan, roti canai, kuih bulan, pau, itu makanan warisan Cina. Lepas tu kita ada juga daripada India macam ladu, masala lodeh, muruku. Semua itu adalah kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan. Sabah Sarawak pun manuk pansuh, kuih celorot, umai, semua kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan lah. Keseluruhannya 213 semuanya. 213. Sekarang ni masih lagi dalam peringkat nak mengenal pasti ada makanan-makanan lain yang akan dimasukkan lagi lah. Ya, betul. Kita dalam senarai inventory kita ada lagi senarai yang kita bersedia untuk angkat sebagai warisan kebangsaan lah. Dan selain daripada makanan ni di banyak kategori lah. Ada lauk pauk, ada mi, ada mi pencuci mulut, pembuka selera, dan kita juga ada angkat juga minuman ya sebagai warisan kebangsaan. Contohnya cendol, air batu campur, air selasih. Air katira? Air katira kita bawa angkat sebagai warisan lah sekarang. Kita dalam proses angkat sebagai warisan kebangsaan. Bulan puasa. Air banyak di setahun sekali di bazar Ramadan dia memang bulan Ramadan je ada air katira tu. Kan. Awal sangat Ifat. Petang-petang nanti bawa boleh bayangkan je. Okey doktor, kita tertanya sebenarnya sebab banyak kategori seperti mana yang doktor dah sebutkan. Bagaimana sesuatu makanan itu boleh diwartakan, diangkat sebagai makanan warisan negara, sedangkan kita ni memang negara yang syurga makanan. Apakah yang menjadikan makanan itu layak sebenarnya? Okey, sebenarnya kita untuk angkat makanan itu sebagai warisan kebangsaan, dia ada peringkat dia lah. Peringkat-peringkat yang memang termaktub dah dalam Akta Warisan Kebangsaan kita, Akta 645. Jadi apa-apa saja makanan yang dicalonkan oleh sama ada daripada kementerian ke, jabatan ke, NGO ke, orang perseorangan, memang kita akan memproseslah borang pencalonan tersebut. Dan di peringkat Jabatan Warisan Negara, di peringkat jawatankuasa lah Jabatan Warisan Negara, kita akan menilailah borang pencalonan tersebut sama ada dia menepati tak kriteria-kriteria yang kita telah tetapkan dalam Akta 645 lah. Di mana kriteria-kriteria tersebut antaranya adakah dia ni memang ada hubungan dengan sejarah Malaysia. Maknanya dari segi asal-usul makanan tersebut adakah dipraktikkan di Malaysia dan masih diamalkan oleh komuniti di masyarakat kita lah di Malaysia. Dan kita juga melihat dari segi hubungan dengan sejarah Malaysia, dari segi ada tak persamaan ataupun melambangkan hubungan Malaysia dengan negara-negara luar dari sudut makanan tersebutlah. Dan selain itu kita juga lihat dari segi reka bentuk dan juga estetika makanan tersebut. Sama ada keunikan makanan tersebut dari segi jenisnya, kaedah penyediaannya, kaedah pembungkusan ataupun jarang diketengahkan makanan tersebut, kita ambil kira juga dalam kriteria penilaian kita lah. Dan kita tengok juga sama ada makanan tersebut tu ada tak hubungan sosial ataupun hubungan kebudayaan. Maksudnya boleh tak makanan tersebut tu melambangkan perhubungan antara kepelbagaian masyarakat di Malaysia tersebut, dan wujud tak interaksi sosial dalam makanan tersebut. Itu adalah antara kriteria-kriteria yang kita ambil kira dalam kita menilai makanan tersebut layak untuk diangkat sebagai warisan kebangsaan ataupun tidak. Dan seterusnya peringkat jawatankuasa Jabatan Warisan Negara, kita akan buat penyelidikan lah. Maknanya kita akan membuat kajian di lapangan dan juga kajian signifikan lah berkaitan dengan makanan tersebut. Dan seterusnya hasil daripada kajian tersebut kita akan membuat ulasan dan syul. Ulasan dan syul dalam bentuk laporan. So jadi laporan ini nanti kita akan angkat kepada Jawatankuasa Pakar Warisan Makanan yang memang kita lantik melalui Majlis Warisan Kebangsaan lah. So ia adalah selari dengan Seksyen 18 Akta 645 kita, di mana setiap penilaian tu akan dibuat melalui mesyuarat Jawatankuasa Pakar. So Jawatankuasa Pakar ni yang terdiri daripada chef-chef
yang berpengalaman, terdiri daripada pakar gastronomi, daripada NGO, ahli akademik. So mereka ni akan menilai makanan tersebut layak tak diangkat sebagai warisan kebangsaan. So setelah penilaian dibuat, jawatankuasa Ining yang akan mengesyorkan kepada Pesuruhjaya Warisan untuk pengesyoran sebagai objek warisan. So di peringkat objek warisan ni, setelah dipersetujui di peringkat Pesuruhjaya Warisan, kita akan bawa kepada Jabatan Program Negara untuk proses perundangan dan pewartaan sebagai objek warisan terlebih dahulu. Belum sampai warisan kebangsaan lagi ni. Belum lagi. Objek warisan dulu. Objek warisan dulu. So selepas mendapat status objek warisan, kita akan angkat senarai objek warisan ni kepada Menteri. Kalau sekarang Menteri kita Menteri Pelancongan Seni dan Budaya lah. Menteri yang relevan dengan warisan. Jadi Menteri boleh menurut perintah yang disiarkan dalam warta, boleh mengisytiharkan mana-mana makanan sebagai warisan kebangsaan selari dengan Seksyen 67 kurungan 1 dalam Akta 645. So akhir sekali Menteri endorse lah. Menteri yang akan endorse makanan tersebut sebagai warisan kebangsaan. So itu adalah carta alih yang kita perlu patuhi. Sebenarnya sebelum kita angkat tu, sebenarnya kita melalui jawatankuasa pakar dulu, and then mendapat nasihat daripada Majlis Warisan Kebangsaan. Itulah dia. Itu proses-proses dia. Protokol untuk menjadikan makanan itu makanan warisan tu jauh berbeza, banyak peringkatnya berbanding dengan kita angkat makanan tu jadi makanan viral, betul? Betul. Viral senang je. Post apa semua dah terus diangkat sebagai makanan viral kan. Tapi yang ni penuh dia punya prosedur memang kita ikut, memang kita berdasar kepada Akta Warisan Kebangsaan 2005, Akta 645. Semua termasuk dalam tu. Penilaian-penilaian semua kena ambil kira semualah. Sebab tu dalam senarai makanan kita tu terdapat pelbagai makanan warisan masyarakat yang masih diamalkan oleh komuniti sekarang. Masyarakat kita ada masyarakat Cina, Melayu, India, Siam, orang asli, Sabah, Sarawak, memang banyak. Dalam senarai itu semua kita ambil kira. Okey, bercakap tentang originality. Kan, kita nak tahulah antara makanan-makanan kita ni, membandingkan negara serantau kita ni mempunyai cita rasa makanan yang lebih kurang macam kita. Bila kita cakap tentang nasi ayam, duk claim. Ada juga negara luar tu claim. Dia pun ada nasi ayam. Dari sini. Tak, nasi ayam kita punya. Pula kita berdebat di media sosial kan, Fad? Betul. Macam mana dari segi pendapatan tu yang claim mengelim ni? Pandangan doktor pula. Okey, kita kena akur bahawa kita ni adalah negara, kita kategorikan sebagai negara serumpun lah, di mana dari segi geografi pun kita dikelilingi oleh negara-negara macam Singapura, Brunei, Indonesia, Thailand, yang memang makanan-makanan kita ni dikongsi bersama. Di negara kita ada, di negara-negara Asia lain pun ada. Jadi disebabkan oleh faktor macam faktor penghijrahan, mereka datang ke sini, faktor perkahwinan ke, ataupun faktor-faktor macam politik. So kita membawa makanan-makanan tu sampai ke negara kita. Jadi kita kena akur bahawa memang kita berkongsi makanan yang sama. Cuma dia sampai ke negara kita ni, dia telah berlaku asimilasi lah. Asimilasi ataupun akulturasi budaya tersebut yang menyebabkan ia ada juga di negara kita, tetapi dari segi jenis, kaedah penyediaan, kaedah pembungkusan memang berbeza sebab dia telah disesuaikan dengan lokaliti, komuniti kita. Jadi mungkin di negara contohnya nasi lemak. Di Malaysia ada nasi lemak, di Indonesia ada nasi lemak juga. Bentuk yang sama tetapi dari segi nama mereka panggil nasi gurih ataupun nasi gemuk. Dia tak panggil nasi lemak tapi bentuknya sama dan saya percaya sambal berbeza sebab kita dah sesuaikan dengan lokaliti negara kita kan. Macam popiah, apa lagi sate, memang negara lain pun ada. Macam popiah tu kalau di Indonesia dan Filipina dipanggil lumping tapi bentuknya sama. Di Vietnam pun ada kan sekarang dia bungkus seolah-olah popiah. So kita tengok variasi tu memang ada. Memang ada persamaan makanan. Mungkin dari segi nama lain, dari segi penyediaan jenis pun lain. Jadi saya rasa dari segi isu tentang klaim tu tak patut jadi isu lah ataupun dijadikan polemik sebabnya kita
perlu jadikan makanan tersebut sebagai medium perpaduan sosial negara-negara serantau ataupun negara-negara Asia lah. Dan di peringkat UNESCO untuk pentirafan warisan di peringkat antarabangsa UNESCO pun kita mengambil kira dari segi perkongsian tersebut, di mana UNESCO sendiri menggalakkan negara-negara yang mempunyai warisan yang sama angkat warisan tersebut, termasuklah makanan sebagai pencalonan bersama ataupun multinational nomination. Sebabnya kita tak naklah timbul isu-isu klaim ni. Kalau di negara-negara tu ada makanan yang sama, kita angkat sama-sama ke peringkat UNESCO. So yang paling penting sekarang bukannya isu hak milik negara mana, tetapi yang paling utamakan adalah dari segi safeguarding plan ataupun pelan perlindungan kepada makanan tersebut. Supaya dapat diperturunkan kepada generasi seterusnya. So kalau kita klaim-klaim sampai bila kita nak memikirkan usaha perlindungan kan. Jadi kita sama-sama angkat sebagai warisan kita. Macam tahun lepas kita ada menganjurkan ASEAN Workshop on Sustainability, Heritage Food Packaging and Commercialization for the World Market, yang di mana MOTEC melalui Jabatan Warisan Negara lah kita menganjurkan ASEAN Workshop tersebut yang melibatkan 9 negara ASEAN yang menunjurkan pembungkusan makanan berbungkuslah negara masing-masing, dan kita tengok banyak makanan-makanan yang memang ada persamaan antara negara-negara ASEAN. Jadi sekarang MOTEC melalui Jabatan Warisan Negara juga kita dalam proses perbincangan awal lah dengan negara-negara ASEAN untuk kita angkat makanan juga sebagai ke peringkat UNESCO. Itu makanan berasaskan beras. Itu masih peringkat perbincangan awal lah. Di mana kita tengok benda-benda macam ni sebenarnya boleh merapatkan hubungan sebenarnya. Bukan kita menjauhkan lagi. Mana kita menidakkan makanan yang ada di negara-negara lain juga. Baik. Itu kita melihat peranan negara sendiri dalam mewartakan, menaikkan darjat makanan tersebut sebagai makanan warisan negara. Tapi bagi pihak kita ni kan, Doktor, sebagai masyarakat, bagaimana kita boleh lebih menghargai, mengangkat dan menunjukkan apresiasi ataupun kita sayangkan makanan warisan negara dalam Malaysia ini? Ya, sebab makanan ini adalah semua orang suka makan kan. Jadinya sepatutnya makanan warisan ni kita patut bangga dengan makanan warisan kita, utamakan makanan warisan kita dan kita menghargai. Jadi kalau kita tengok sekarang ni bazar Ramadan pun banyak sebenarnya makanan-makanan warisan yang dijual, tetapi masyarakat kita mungkin belum tahu ini makanan yang kita dah angkat sebagai warisan kebangsaan. Jadi ini adalah peranan komuniti lah, peranan seluruh masyarakat Malaysia supaya mengambil inisiatif untuk mengenali makanan warisan, bukan setakat makan tetapi tahu cara menyediakannya. Sebab ini adalah kearifan tempatan yang ditinggalkan oleh nenek moyang kita dahulu. Sepatutnya kita ni, generasi sekarang ni patutnya mewarisi. So kita kena tahu cara menyediakan makanan tersebut, macam mana kita nak mempromosikan makanan tersebut, sebab ini adalah kebanggaan kita. Makanan warisan ini adalah identiti kita. Kita tak kiralah makanan tu makanan Melayu ke, makanan warisan Cina ke, India ke, Siam ke, Sabah Sarawak ke, sama-sama kita pelihara, melindungi makanan warisan kita. Itu adalah sebab kalau untuk Jabatan Warisan Negara sendiri dalam kita menghargai makanan warisan ni, kita memang telah keluarkanlah buku-buku yang berkaitan dengan makanan warisan, dan kita tak nak makanan warisan kita ni akan pupus. Orang dah tak kenal dah. Masyarakat Malaysia sendiri tak kenal makanan warisan sendiri. Jadi kita keluarkan buku tentang makanan warisan yang hampir pupus. Dan kita juga buat kerjasama dengan penerbit luar jugalah untuk menerbitkan buku yang mengandungi 213 makanan warisan kita. Jadi masyarakat di luar sana boleh dapatkanlah buku-buku tersebut untuk mengenali makanan warisan kebangsaan Malaysia. Itu cerita tentang buku. Kalau nak mengekalkan makanan itu supaya tidak pupus, keluar buku, kita boleh buku kan. Tapi ini yang parent kita, mak ayah kita yang buat makanan tradisional ni, yang anak-anak tak nak ikut ni. Itu yang saya kata. Mak tu patut ambil inisiatif lah, mengajar anak-anak macam mana cara menyediakannya. Kita tengok banyak dah yang pupus. Mungkin kebebe, pernah dengar kebebe? Warisan Lenggong. Memang tak kenal rasanya. Itu makanan hampir pupus. Ulam, 44 jenis ulam pun dah hampir pupus. Dah tinggal 20 ulam je sekarang? Ya, sebabnya walaupun tinggal 20 ulam, tapi kita perlu
mendidik juga macam mana cara, sebab kita tahu, kita pun faham juga sekarang ni nak banding dulu mungkin hasil-hasil hutan. Dulu kan bergantung pada hasil hutan, macam ulam 44 jenis tu nak dapatkan daripada mana kan, 44 sampai cukup. Tapi sekarang 20 ulam pun memang boleh dihasilkan lagi. Mungkin rasa dia berbeza sikit, tapi sekurang-kurangnya kita boleh mendidik anak-anak kita bahawa inilah makanan yang memang diwarisi sejak beratus-ratus tahun dahulu. Itu yang penting supaya tak pupus sebenarnya. Supaya tak pupus. Sebagai daripada identiti kita kan. Satu soalan saya. Makanan apa yang nombor pertama yang diangkat sebagai makanan warisan negara? Tahun 2000, kita mula angkat tahun 2007. Makanan apa tu? Makanan dalam senarai saya. Selamat. 2007 memang banyak. Macam dalam senarai tu boleh tengok dalam buku 2013 sebab saya nak ingat balik 2013 tu kan, Doktor? Sebab dalam 2007 tu kita angkat banyak dalam lebih kurang 50 makanan masa tu. Bukan nasi lemak lah. Nasi lemak 2009. Awal lagi 2007 awal lagi. Apa makanan pertama Malaysia ni? Yang betul-betul orang kata rare ataupun susah dia dapat makanan kampung kot. Apa pun kita ucapkan terima kasih Doktor memberikan kita gambaran yang sebenarnya, dan kita belajar untuk tahu nama je, tahu makan je. Lepas tu kita nak melariskan suka-suka tambah cheese dan sebagainya sebab nak viral. Itulah trend kita sebenarnya kan, Fad? Itulah trend sekarang ni yang kita harus wawarkan kepada anak muda kita supaya kita ni mengangkatlah, menghargai makanan-makanan warisan ni supaya tidak ditelan zaman. Kita tak naklah macam benda-benda yang pupus macam dinosaur pun semua orang tak tahu lah kan. Jadi makanan-makanan ni harus diangkat untuk kita hargailah sampai anak cucu cicit kita nanti. Dengan itu kita ucapkan terima kasih kepada Dr. Eo Leng Yan, Pengarah Bahagian Warisan Tidak Ketara, Jabatan Warisan Negara, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, sudi meluangkan masa. Terima kasih juga pada MSI. Sama-sama. Kalau tak puasa ni dah lama makan ni sekali kan?